Warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pagi mulia ini kita dengar beberapa buah hadis mengenai istighfar, taubat, memohon keampunan, insyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. An ummi Asmatal Awsiyati radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin ya'malu dhanban illa waqafal malakul muwakkalu bi ihsa'i dhunubihi 3 sa'atin fa in istaghfarallaha min dhanbihi dhalika fi shay'in min tilka as-sa'ah lam yuqifhu alayhi wa lam yu'adzab yaumal qiyamah. Sayyidatina Ummu Ismah Awsiyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana orang Islam melakukan dosa, maka malaikat yang ditetapkan untuk menulis dosanya akan menunggu 3 masa. Yakni akan menunggu beberapa ketika sebelum menulis dosa itu. Sekiranya hamba itu memohon keampunan daripada Allah atas dosa-dosanya itu bila-bila masa saja dalam tempoh masa tersebut, maka para malaikat itu tidak akan memaklumkan dosa itu. Para malaikat tidak akan memaklumkan dosa itu kepada hamba itu pada hari kiamat, dan dia tidak akan diazab atas dosa itu. Sayyidatina Ummu Ismah Awsiyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana orang Islam melakukan dosa, maka malaikat yang ditetapkan untuk menulis dosanya akan menunggu 3 masa, yakni beberapa ketika sebelum menulis dosa itu. Sekiranya hamba itu memohon keampunan daripada Allah atas dosanya itu bila-bila sahaja dalam tempoh masa tersebut, maka para malaikat tidak akan memaklumkan dosa itu kepada hamba itu pada hari kiamat, dan dia tidak akan diazab atas dosa itu. An Abi Umamah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna sahib ashimal la yarfa'ul qalam 6 sa'atin 'anil 'abdil muslimil mukhti awil musii fa inna dima wastaghfarallaha minha alqaha wa illa kutibat wahidatan. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat yang berada di tangan kiri menunggu sambil memegang pena selama 6 masa, yakni beberapa ketika, untuk menulis dosa seseorang Islam yang bersalah atau berdosa. Kemudian sekiranya hamba yang berdosa itu menyesal lalu memohon ampun terhadap dosanya itu, maka malaikat tidak akan menulis dosa itu jika tidak ditulis satu dosa. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat yang berada di tangan kiri menunggu sambil memegang pena selama 6 masa, yakni beberapa ketika, untuk menulis dosa seorang Islam yang bersalah atau berdosa. Kemudian sekiranya hamba yang berdosa itu menyesal lalu memohon ampun terhadap dosanya itu, maka malaikat itu tidak akan menulis dosa itu. Jika tidak, maka ditulis satu dosa. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazima al-istighfar ja'alallahu lahu kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil berat untuk selalu beristighfar, maka Allah akan beri kepadanya jalan keluar daripada setiap kesempitan, kelepasan daripada setiap kebimbangan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepadanya rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangkakan. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil berat untuk selalu beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar daripada setiap kesempitan, kelepasan daripada setiap kebimbangan, dan Allah akan mengurniakan kepadanya rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangkakan. Anis Zubair
عن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin bahawa buku catatan amalannya akan menggembirakannya pada hari kiamat nanti, maka hendaklah dia sentiasa memperbanyakkan istighfar. Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin bahawa buku catatan amalannya akan menggembirakannya pada hari kiamat nanti, maka hendaklah dia sentiasa memperbanyakkan istighfar. An Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu qala yaqul qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sayyidina Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbahagialah orang yang mendapati buku catatan amalannya pada hari kiamat mengandungi banyak istighfar. Sayyidina Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbahagialah orang yang mendapati buku catatan amalannya pada hari kiamat mengandungi banyak istighfar. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beristighfar untuk orang-orang mukmin lelaki dan wanita, maka Allah akan menulis untuknya sebagai balasan terhadap istighfarnya itu pahala sebanyak bilangan lelaki dan wanita mukmin. Sayyidina Ubadah bin Samit berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beristighfar untuk orang mukmin lelaki dan wanita, maka Allah akan menulis untuknya sebagai balasan terhadap istighfarnya itu pahala sebanyak bilangan lelaki dan wanita mukmin. An Ibn al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza iltaqal muslimani fatasafaha wa hamidallaha azza wa jalla wastaghfarahu ghufira lahumma. Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang Islam berjumpa lalu bersalam-salaman dan memuji Allah serta memohon istighfar daripadanya, seumpama dia berkata alhamdulillah yaghfirullahu lana wa lakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan doa kedua-dua mereka. Sayyidina Bara bin Azim meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua orang Islam berjumpa lalu bersalam-salaman dan memuji Allah serta memohon istighfar daripadanya, seumpama dia berkata alhamdulillah yaghfirullahu lana wa lakum, maka Allah akan mengampunkan kedua-dua mereka. InsyaAllah kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai istighfar, kelebihan istighfar, memohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bagi taufik pada kita untuk memperbanyakkan istighfar lagi-lagi di masa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ni. Mudah-mudahan dengan kita banyak istighfar, Allah akan bagi kita banyak pahala dan lepaskan kita daripada segala kesulitan, insya-Allah. Subhanallah bihamdihi subhanakallah. Syukur.